Ketika kita tidak bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita tetap percaya bahwa kehendak Tuhan itu selalu baik untuk kita. 当我们还看不到好的时候，好像主没有引导我们，但是我们相信说，上帝的旨意从来不会错。 Mari saat ini kita tetap bersyukur akan kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. 让我们感恩奉献。 Mari kita menghitung berkat-berkat Tuhan. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Wanita, adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, dan kau bergirang dan terus memuji. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Pria, katakan bersama. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terbeli. bersama hitung berkat Tuhan. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dengan bangkit berdiri, kita katakan, dalam pergumulanmu di dunia, jangan usir Tuhan akan beserta, yang mengirim malaikatnya menjaga, Membimbing mengikutmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ya Tuhan, ketika kami menghitung berkat Tuhan, 主，当我们述算你恩典的时候， kami bersyukur kepadamu. 我们真的感谢赞美你。 Tetapi bila kami sungguh-sungguh menghitung berkat-Ku Tuhan, kami tidak dapat menghitungnya. 如果我们真的要述算你的恩典，你的恩典真是述算不 Kami 尽。 bersyukur untuk kesehatan Tuhan yang berikan kepada kami, 我们感谢你把健康给我们， untuk
pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, 能够侍奉你，为你的托付。 untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada 感 kami, 谢你把家庭赐给我们， untuk gereja ini yang Tuhan berikan kepada 感 kami. 谢你把教会给我们， Kami bersyukur kepadamu. 我们向你感恩， Inilah diri kami sebagai persembahan yang hidup. 我们愿意把自己献上给你， Inilah 成为活 persembahan 祭。 uang kami yang kami berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja 愿 ini. 这些金钱能够用在使愿你扩展你自己的圣工上， Kami memberikannya dengan sukacita di hadapan Tuhan. 让我们甘心乐意的奉献。 Terimalah persembahan-persembahan ini. 求主你悦纳这些的奉 Di 献， dalam nama Tuhan Yesus, Sang Allah Pemberi, kami bersyukur untuk semuanya. 我们感谢你，我们的慈恩者。祷告是奉靠主耶稣的名祈求。 Amin. Amin. Silakan duduk. Manusia melihat apa yang di luar, tetapi Tuhan melihat yang di dalam. 人是看外貌，但是我们的主是看人的内心。 Mari saat ini kita jujur dan tulus di hadapan Tuhan ketika Tuhan berbicara lewat Pendeta Andreas Himawan. 让我们用诚实我们的用心灵来领受神的话语。 Katakan bersama, ini hatiku Tuhan mau mengasihimu. Ini hatiku menyembahmu. Tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Saudara, mari kita berdoa bersama. 我们祷告， Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami datang kepadamu mohon pertolongan-Mu. 天父，我们来到你的面前，求主你帮助我们。 Kami mau membuka Alkitab, mau membaca firman-Mu. 我们要打开圣经，我们要念你的话语， Kami mau mendengar firman-Mu diberitakan. 我们要听你自己的声音。 Kami mohon Tuhan membuka hati kami, membuka pikiran kami. 求主你打开我们的心窍，打开我们的心思， Supaya sungguh-sungguh firman Tuhan itu masuk dalam hidup kami. 好让你的话语真正的能够进到我们的生命当中。 Apapun pikiran kami, apapun isi hati kami saat ini. 无论我们的心思意念， Kami mohon sekarang firman-Mu bisa dengan leluasa masuk dan menjadi berkat di dalam hidup kami. 愿你的话语毫无拦阻的进到我们的心间，成为我们生命的祝福。 Kami serahkan hamba-hamba-Mu, jadikan saluran berkat untuk setiap kami. 我
我们把你的仆人仰望于你，求主你帮助他能够成为流通恩典的管道。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门。 Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang kekasih. 主所爱的弟兄姐妹们，早安！ Bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. 感谢主的恩典，我们能够在这里一同的敬拜。 Ini adalah minggu kedua di tahun yang baru. 这是在新的一年的开始， Selamat tahun baru untuk saudara-saudari sekalian. 新年快乐，弟兄姐妹们！ Ya, dan 2 minggu lagi kita tahun baru lagi. 2个礼拜之后，我们又有春节要来临了。 Jadi selamat tahun baru Imlek buat 我 saudara-saudari 们要在 sekalian. 这里恭祝大家春节快乐。 Ya, yang 2 minggu lagi itu lebih enak tahun barunya. 在2个礼拜之 Lebih 后是 berasa 春 di 节 hati. 更加的亲切感。 Jadi saya lebih menunggu-nunggu 2 minggu lagi yang akan datang itu. Ya, 我这 suasananya lebih suasana tahun baru. 我更加期待的是2个礼拜后的春节的新年气氛。 Sungguh-sungguh kita bersyukur kepada Tuhan saudara karena Tuhan memberkati kita dengan kehidupan dan juga tahun yang baru, satu kehidupan yang baru. 我们真的感谢主给我们的新的生命，新的一年的开始，他给我们的新年，也给我们的生命的更新。 Saya juga mau menyampaikan salam sejahtera untuk saudara-saudari sekalian dari rekan-rekan pelayanan saya di Sekolah Alkitab di SCT Amanat Agung. Salam sejahtera untuk saudara-saudari sekalian. 我也在这里向众弟兄姐妹们问安。 Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita membuka Alkitab, kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 21. 我们来看圣经约翰福音的第21章。 Kitab Injil Yohanes pasal 21, saya akan membaca dari ayat 15 sampai ayat 19. 约翰福音的第21章的15节到 Ayat 19 sampai ke 19 ayat 19. 15节到19节。 Tema kita pada hari ini adalah apakah engkau mengasihi aku? 今天我们讲的主题是你爱我吗？ Saudara sekalian, mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. 我们来注意这一段的圣经15到19节。 Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." 他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”
彼得因为耶稣第3次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。我实实在在的告诉你，你在年少的时候自己束上带子，随意往来；当年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意的地方。”耶稣说这话是指着彼得要怎样使荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧。” Yesus berkata kepada Petrus, 耶稣对彼得说 apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini?：“ 你爱我比这些更深吗？比所有的都更深吗 Itu tertulis di ayat yang ke-15. 这是在15节里面这么说。 Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 你爱我比他们更深吗？ Kalimat pertama pertanyaan Yesus bukan sekedar apakah engkau mengasihi aku, 第一句问并不是说你爱我， tetapi apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? 而是说你爱我是比所有的一切都更爱吗？ Saudara, ini adalah keputusan 这是一个决定， memilih mencintai Yesus 想拥有主、爱主的一个选择， lebih daripada yang lain. 超过了所有的一切。 Dari semenjak perjanjian lama, saudara, 自从旧约的圣经， Allah disebut sebagai Allah yang cemburu. 我们的神是忌邪的神， Artinya apa, saudara? 为什么呢？ Allah tidak mau diduakan, dinomor duakan. 因为他不愿意被摆在第2个位置。 Allah mau kita meletakkan hati kita sepenuhnya kepada dirinya. 他要我们一个人专心的就全部的爱给他。 Maka Yesus di sini bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? 所以他在这里问彼得说：“你爱我比其他的所有一切更深吗 Saudara, ketika Yesus berkata kepada Petrus,？” 当他对彼得说的时候， ya, mungkin sebagaimana orang Yahudi pada umumnya, 那个时候可能对犹太人来说， Yesus akan merentangkan tangannya. 耶稣打开他的手， Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? 耶稣对彼得可能说是这样的：“你爱我比这一切的所有的更深吗？ Semua ini. 所有的一切的一切， Apa saja itu? 那是指什么呢？ Kita tahu cerita itu, saudara. 我们知道的。 Pada saat itu ada apa? 那个时候有什么呢？ Ada perahu, 有船， ada jala, 有他的网， ada ikan, 有鱼， ada laut. 有海， Itu tempatnya Petrus. 那是彼得的所拥有的。 Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? 耶稣对他说：“你爱我是否比这一切都更深 Mengapa Yesus perlu bertanya seperti itu?？” 为什么耶稣需要这样的问他呢？ Saudara, karena disitulah problemnya Petrus. 因为问题就在彼得的问题就在这里。 Saudara, kalau kita membaca pasal 21, bukan mulai dari ayat 15, tapi mulai dari ayat pertama, 如果我们念这个21章，不是从15节开始，应该从第1节念下来。 kita tahu ini adalah cerita yang terjadi di sekitar kebangkitan Yesus. 我们看到的是耶稣复活以后所成的事情。 Tetapi murid-murid masih ragu-ragu, betul enggak Yesus bangkit? 那个时候呢，他们门徒还在疑惑当中：耶稣是真的复活了吗？ Mereka gelisah, mereka takut. 他们在忧愁，他们在担心，在不安当中。 Mereka saat itu mengalami satu krisis. 那个时候，他们的正经历的一个心灵上的危机， Karena Yesus sudah mati. 因为耶稣已经死了。 Kemudian ada kabar bahwa Yesus bangkit. 那么什么时候耶稣能够复活呢？ Mereka ragu-ragu, betul apa tidak Yesus bangkit? 他们正在疑惑当中，是否耶稣能够复活？什么时候复活呢？ Ada satu krisis. 他们正是在最危机的时候， Mereka kumpul-kumpul. 所以他们聚在一 Dan 起。 Petrus sebagai pemimpin, 彼得是他们当中的首领， dia berkata begini, 他这么说 aku pergi menangkap ikan. 我去捕鱼去了。 Itu tertulis di ayat yang ketiga. 这是在这个第3节的里面说，我打 Dan 鱼去。 teman-temannya berkata, kami ikut pergi bersama engkau untuk pergi menangkap ikan. 那么他的同伴们也说，我们也和你同去捕鱼了。 Saudara, ini kelihatan cerita sederhana.
这虽然是一个很平常的一件事情， Tapi sebenarnya persis disitulah menunjukkan problem Petrus. 那么直接的就发现了彼得的问题所在就在这里。 Dan sangat bagus cerita itu untuk memperlihatkan, mendiagnosa, membedah kondisi rohani kita. 也正是看到了我们属灵的光景。 Petrus ketika mengalami kesulitan, mengalami krisis, 当彼得遇到困难、在危机的时候， dia tidak bilang, saya pergi bercocok tanam, 我们去 bercocok tanam, pergi bertani. 去耕田， Karena dia tidak pernah menjadi petani. 因为他不是农夫， Dia tidak bilang, saya mau pindah ke kota lain. 我搬到其他的城市去。 Tetapi langsung dia bilang, saya mau pergi menangkap ikan. 他直接就说：“我打鱼去了。 Kenapa saudara? ”为什么呢？ Karena ini adalah pekerjaan dia sebelumnya. 因为这是彼得还没有跟随之前是他的本行， Hal yang paling dia rasa nyaman. 他觉得做他自己做回他的本行是最安全的一件事情。 Problemnya adalah, 问题是， kita ingat kembali cerita di awal dari pelayanan Yesus. 我们看到起初耶稣的服侍工作， Dia ketemu Petrus. 他遇到了彼得。 Dan Petrus saat itu sedang menangkap ikan. 那个时候，遇到彼得之后，彼得就是在打鱼的时候。 Dan kemudian apa yang terjadi? 那么什么事情发生呢？ Yesus memanggil Petrus 耶稣就呼召了彼得， untuk menjadi penjala manusia. 要叫他来，你来跟随我，要得人如得鱼。 Itu kalau kita baca di kitab Injil, misalnya Lukas pasal yang ke-5, 我们看路加福音的第5章里面， jelas 记载 sekali 了 Yesus 这个 berkata 事情 kepada Petrus, sekarang aku akan menjadikan kamu penjala manusia. 那么耶稣清楚地对他说：“你来跟随我，我要让你得人如得鱼。 Dan Petrus bilang, iya Tuhan saya mau. ”那么那个时候他的回答说：“主，我要跟随 Dan 你。 dalam cerita itu 在这个故事的里面， dikatakan Petrus kemudian meninggalkan perahunya, meninggalkan jalanya. 那个时候我们就看到说，彼得的回应是，他就离开了他的船，也放下了他的网， Meninggalkan segala sesuatu. 放下了他所有的一切。 Itu tertulis di Lukas pasal 5 ayat 11. 这是在路加福音的5章11节里面， Yesus memanggil Petrus 耶稣呼召彼得， bukan untuk menjadi penjala ikan, 不是为了让他打更多的鱼， tapi untuk menjadi penjala manusia. 而是要他得人如得鱼一样。 Sebelumnya dia penjala ikan, 以前他的本行是捕鱼的， tapi Yesus bilang sekarang saya panggil kamu 那现在我呼召你， jadi penjala manusia. 能够来得人。 Dan Petrus mengatakan iya, 彼得的回应就是好， dan dia meninggalkan segala sesuatu. 他就离开了这一切他所拥有的， Jalannya dia tinggalkan, 把他的网也放下了， perahunya dia tinggalkan, 那个船他也没有去管它了， ikan dan bau-bau ikan dia tinggalkan, 那些鱼的鱼腥的味道也他离开了， laut dia tinggalkan. 也离开了这个海， Sekarang dia berjalan di belakang Yesus. 他就跟随着耶稣的 Dia 身 ikut 后， Yesus. 跟随耶稣， Dia ikut Yesus 他真的是跟随耶稣， untuk menjadi penjala manusia. 为的是来得更多的人。 Namun 但是呢， begitu ada krisis datang, 当危机临到的时候， begitu ada kesulitan datang, 当困难 dia goyah. 他开始动摇 Dia 了， langsung kembali kepada apa yang dulu sudah dia tinggalkan. 那他又回到他的老本行去，把以前所丢弃的又重新的捡起来了。 Itulah problemnya, saudara. 这就是问题的所在之处。 Ini bukan hanya masalah dia iseng-iseng, saudara, kembali untuk melaut, kembali untuk menangkap ikan. 这不是他就是说好像随随便便的一个决定，他回去了。 Ini seperti pelarian 其实呢，他就是一个逃兵， dan pelarian yang alamiah. 而且是一个很人之常情的这样的一种状况。 Saudara sekalian, ada survei kecil dilakukan untuk anak-anak muda. 对于年轻的人， Kenapa mereka atau kapan waktunya mereka melihat hal-hal yang bersifat pornografi? 那么什么时候他们看到那些的情况？ Banyak yang menjawab seperti ini. Mereka melihat hal-hal yang bersifat pornografi.
kapan waktunya. 要看到这个是什么时候的事情。 Kapan waktunya mereka kemudian melihat hal-hal yang pornografi di misalnya lewat komputer mereka. 他们从那个电脑里面看， Banyak yang menjawab seperti ini. 好多的回答是这么说。 Ketika mereka lagi stres, 当他们那个还在这个精神很压抑的、 kalau 压力 lagi 很重的时 kerjaan 候， banyak, 很多工作的时候， mereka lagi stres. 他们要这个在忧郁的里边， Dan kemudian mereka langsung loncat ke pornografi. 那么他们就把这个时间抛在 Dulu 这个 mungkin dia 这个 sudah 晚上。 sudah janji, Tuhan saya mau lepasin, Tuhan saya mau buang, Tuhan saya mau ikut Engkau. 那么以前他们也曾经对主许诺说：“我要跟随你，我要把爱给你。 Tapi begitu ada tekanan, ada stres, dia langsung loncat ke situ. ”当有问题、有危机、有压力的时候，就有回到他原来所喜好的事情。 Jawaban kedua yang banyak 第二个回答很多是这 adalah 样， ketika lagi bingung, lagi iseng, lagi tidak tahu apa yang mau dikerjakan. 在疑惑彷徨当中的， Langsung loncat ke pornografi. 那么就又回到里边去 Ya 了。 saudara, jadi sebenarnya itu. Dia tahu pornografi tidak boleh. 他知道这个不好的， Dan pasti sudah berkali-kali dia bertekad untuk membuangnya. 但是多少次他都做了决定把它放弃。 Tapi begitu ada waktu luang, begitu ada bengong, begitu ada satu waktu untuk berbuat iseng, dia loncat ke situ. 当那个有悠闲的时候，有一些的挂虑，有一些的压力的时候，又回到那边去了。 Itu loncatan yang normal sepertinya. 这个 begitu. 好像是很正常的一个 Seperti 举动， halnya Petrus. 也像彼得一样。 Ketika lagi ada kesulitan, ada krisis, dia bilang, saya pergi menangkap ikan. 那么有困难临到的时候，他就我回去打鱼了， Itu kayaknya dia langsung loncat secara normal ke situ. 好像很自然的就跳到了原来的所做的事情上 Padahal 面去。 Yesus sudah pernah memanggil dia untuk menjadi penangkap manusia. 其实耶稣当时呼召他的时候，很清楚的说要让他去得 Padahal dia 人 pernah 的。 mengatakan, iya Tuhan saya mau. 那个时候他也很清楚的对主说：“我愿意。 Padahal dia pernah mengatakan meninggalkan segala sesuatu. ”甚至他当时就撇下了所有的一切，很坚决的跟随了主。 Tapi dia kembali lagi ke situ. 然而他又回到老本行去，回到他自己所爱做的事 Saudara, 情 itu 上面去。 problemnya Petrus. 这就是彼得的问题所在。 Mengapa itu bisa terjadi? 为什么会有这样的事情发生呢？ Dan Yesus memberikan langsung sampai ke dasarnya. Mengapa itu bisa terjadi? 耶稣就讲到了这个根源上去，为什么这个事情会发生在他身上呢？ Yaitu masalah di mana engkau sungguh-sungguh meletakkan hatimu. 你的心到底真正的是放在哪里？ Maka Yesus bertanya kepada Petrus, 所以那个耶稣就问彼得说 apakah engkau mengasihi aku daripada semua itu?：“ 你爱我比这些更深吗 Yesus langsung bicara mengenai kasih. 这里提到了爱， Apakah engkau mencintai aku? Apakah engkau mengasihi aku? 你是爱我吗？你是真的爱我吗？你爱我比这一些更多吗？更深吗？ Yesus tidak langsung menegur, lu bego amat sih, lu kok begini sih? Enggak saudara, langsung kepada, apakah engkau betul-betul mengasihi aku? 耶稣没有责备他，你为什么彷徨？你为什么这样那样？而直接的就问他：你爱我比这些更深吗？ Saudara, ini sebenarnya Yesus ingin bertanya, apakah engkau betul-betul meletakkan hatimu untuk aku atau masih untuk hidup lamamu? 其实这句话很直接的就问他说：你的心是否放在我这里，还是放在你自己要喜爱的工作上面？ Engkau apakah serius ketika memutuskan untuk mengasihi aku? 你是不是很严肃的、很认真的做了决定，你要跟随我？ Apakah engkau betul-betul sekarang berkomitmen meletakkan hatimu untukku? 你是否在一次的真正的承诺说你爱我更深？ Saudara, ini ada pertanyaan supaya Petrus mengambil komitmen. 他这样的问，就是要让保罗，让那个彼得在这一切，在他以外的一切，跟主做一个选择， Supaya dia serius, 以致他是谨慎的、是 supaya 认 dia 真的， bersungguh-sungguh, 让他是真正的做出了从心里的决定， supaya dia menghidupkan apa yang sebenarnya sudah pernah dia tekadkan dulu, 以致他能够活出他起初的所承诺的。 yaitu sungguh-sungguh sekarang meletakkan hatinya kepada Yesus. 现在真正的能够再一次的承诺，把心放在耶稣那边。 Kalau ada waktu krisis, 如果有危机临到的时 ya 候， loncatnya kepada Yesus, 他如果要跑，就跑到耶稣那边， bukan loncat kembali kepada
zona nyaman yang dulu. 不是回到他以前自己所做的老本行那边去。 Kalau ada waktu kosong, waktu iseng, loncatnya ke Yesus. 如果他有空闲的时候，有疑惑的时候，就跑到耶稣那边去。 Kalau lagi ada stres, ya loncatnya ke 如 Yesus. 果他精神压抑那个时候，他就应该跑到耶稣那边去。 Harusnya itu yang menjadi fokus hati kita. 这就是一个人专心所爱的。那么你在任何的情况下都是逃向他。 Karena itulah Yesus betul-betul bertanya sampai paling dasar dari diri Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 所以耶稣就追根到底的一直问他：你是不是爱我？ Dan 3 这是 kali 更 dia 深的 bertanya. 所以3次的在这里问彼得， 3 kali bertanya bisa bikin orang kesel, saudara. 3次的问会让人家觉得很回答的很累。 Coba kalau yang masih muda, kalau yang pacaran, 如果年轻的这个恋人， kita bilang aku cinta padamu. 如果对方对你说我爱你， Apakah engkau cinta padaku? 你真的爱我吗？ Iya, aku cinta padamu 是的， juga. 我爱你，真的。 Kedua kalinya. 第二次， Apakah engkau cinta padaku? 你爱我吗？又再问一次， Iya, udah bilang. 不是跟你说了我爱你吗？ Ketiga kalinya. 3次再问同样的话， Benar kamu cinta padaku? 你真的爱我吗？ Mungkin langsung diputusin sama pacar itu. 可能他会生气的跟你断绝 Bisa 了， bikin orang kesel, saudara. 让他觉得好真的很累。 Tapi cara 3 kali mengulang 3次的重复的问同样的一个 itu 问 cara 题， Yahudi 这是犹太人的一个， untuk 习惯。 menekankan sesuatu, 他是为了强调一件事情， untuk sampai kepada sedalam-dalamnya. 就是最深的，要你做出一个真正的一个决定。 Ketika Petrus menyangkal Yesus, 当彼得否认耶稣的时候， dia menyangkal Yesus 3 kali. 他3次否认耶稣。 Itu sebenarnya ingin mengatakan penyangkalannya sangat buruk banget, sangat jelek banget. 但其实呢，就是他的这种否认是很绝对的否认， Karena terjadi 3 kali. 3次的否认， Itu sesuatu yang ya buruk sekali. 是一件很不好的事情。 Sekarang Yesus bertanya 3 kali kepadanya 现在耶稣反过来3次的问 untuk 他， menarik keluar satu kualitas yang baik dan excellent sekali. 让他从里面的最深的一种最好的东西，如果是他的真心的承诺，能够表达出来。 Dan 3 kali itu menyentuh ke sedalam-dalamnya hati Petrus. 第3次就是要触到他内心的深处， Maka sampai ketika ketiga kali dia menangis, dia merasa berduka 当耶稣问他第3次的时候，彼得就伤心的哭了， karena kena ke dalamnya. 因为他已经触到他心的深处。 Kemungkinan bisa kita gambarkan seperti ini. 可能我们有这样的一个画面， Yang pertama kali menjawabnya dengan bibir. 第一次就是用嘴唇来回答 Apakah engkau cinta padaku? Oh ya, cinta, cinta. 你爱我吗？那么就我爱我爱。 Kedua, 第2次， ya mikir sedikit. Kok Kayu- nanya lagi 他 begitu kan? 有用一点的思维来回答， Mikir-mikir, ya cinta. Ya cinta memang cinta. 我爱你。 Itu kedua kali. 这第2次， Ketika ditanya lagi ketiga 第 kalinya, 3次再问同 loh 样的问 ada 题， apa ini? 为什么他会这样的再问呢？ Kok nanya lagi? 再问呢？ Pasti bukan karena iseng, 不是因为随便的，就是想问 bukan 就 karena 问 tadi 的 nggak 这个， kedengaran. 也不是让你就这样随便的耳边风这 Jadi 样的 mulai 话， masuk meresap ke hati 以致这样的话能够进到他 dan 心 mulai 的深处， tersentuh kepada emosinya. 那么也触动了他心里的这个感觉。 Maka jawaban keluar tuh luap dari hati, 那么这个触到他心里深处的感觉， Bukan- 他从里面发出来也是心里的声音， bukan lagi sekadar jawaban di bibir, 不是就是嘴唇动一下 bukan 而 lagi 已， hanya juga di pikiran, 也不是通过这个思想动一下而 tapi 已， betul-betul keluar dari hati. 因为触到他的心的深处，而从深处发出的声音。 Kau tahu Tuhan, aku mengasihimu. 你知道我爱你的， Saudara itu, hati Petrus itu sudah tersentuh sedalam-dalamnya oleh perkataan Yesus itu. 那么这个时候他发出的声音，是因为他的心被耶稣的话真正的触动了， Seperti halnya kalau kita merenungkan salib, 就好像我们思想主的十字架， kita bisa nyanyi, wah salib luar biasa, salibmu, salibmu, wah kita 我 nyanyikan 们能够让十字架、十字架都会唱， dari mulut kita. 这是从嘴里。 Atau kita mulai merenungkan dengan pikiran kita. 当我们用理性来唱的时候， Wah luar biasa ya Yesus mati di kayu 我 salib. 们思想说，耶稣为我们死在十字架上， Luar biasa ya anak Allah rela mati.
真的很奇妙的，他的独生爱子为我们 Kita 而死 mungkin。tahu teologinya. 我们知道了这些的理论，也知道的这些事实。 Tapi lain sekali ketika kita berlutut di hadapan salib dan kita menangis, kita tahu betapa besar cinta Allah kepada kita, cinta itu menyentuh ke dalam diri kita. Salib itu seperti sudah betul-betul menusuk ke dalam hati kita. 当我们真正跪下来在十字架面前，我们祷告，我们流泪的时候，那个时候呢，我们是内心的深处体会到这个十字架，十字架触动了我们心的深处。 Cinta yang bukan sekedar di bibir, 爱不是嘴唇而已， bahkan bukan sekedar di formulasi pikiran kita, 也不是透过的思想就可以的， tapi betul-betul yang menyentuh hati kita, yang kita luapkan keluar dan kita mengatakan Tuhan, aku mencintaimu dengan tetesan air mata. 能够触动到我们心的深处，而从心的深处发出来说主爱你，是能够一种感动流泪的爱。 Tapi cinta ini bukan sekedar emosi belaka. 但不是出于情感的触动而已， Emosi gampang berubah. 因为呢，出于情感的一时的冲动，很快的 Tapi 就 ini 改变， adalah komitmen. 而是心的深处的一种对主的承诺， Itulah yang menjadi dasar pernikahan sebenarnya. 就好像婚姻的盟约一样， Suami istri saling mencintai. 夫妻彼此相爱， Tapi cinta seperti demikian melahirkan komitmen. 所以这个爱有一个爱的承诺 Dan 盟约， itu yang Yesus katakan di ujung dari bacaan kita tadi. 这就是我们刚才所说的一样。 Petrus punya masalah. 彼得有问题， Yesus langsung masuk ke dalam sedalam-dalam hatinya itu mengenai kasih. 耶稣要进到他的心的最深处，知道他的爱， Supaya sekarang Petrus betul-betul meletakkan segenap hatinya kepada Yesus. 让他的整个心都能够白上为主。 Tapi cinta ini harus melahirkan komitmen. 但是这个爱应该从他的承诺开始， Maka Yesus berkata kepada Petrus 所以耶 begini. 稣对他这么说， Pada waktu engkau muda, itu di ayat 18 ya, pasal 在第 21 ayat 18节里面 18. 这么说。 Dikatakan ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Yohanes 21 ayat 18. 你年少的时候自己束上带子随意往来，但年老的时候你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。 Saudara sekalian, ini adalah ujung dari percakapan Yesus dengan Petrus setelah Petrus menjawab, betul Tuhan, Kau tahu aku mengasihimu. 这就是彼得有了承诺之后，主的讲到最后的对彼得所说的话。 Yesus berkata, waktu engkau muda, engkau ikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana engkau mau. 耶稣对他说：“你年少的时候自己束上带子，随着自己的意识到处往来。 Tapi kalau engkau sudah tua, 但到你年老的时候， orang lain yang ikat kamu 别人要来捆绑你， dan membawa kamu ke tempat yang kamu tidak kehendaki. 带到你所不愿意去的地方去。 Saudara, ini adalah satu ilustrasi yang Yesus gunakan untuk Petrus. 这个是耶稣对他的彼得的预言。 Dia menggambarkan Petrus ketika muda, 他在这里写到了他年轻的时候的情况， yaitu ketika dia belum sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. 他还没有真正成为耶稣的跟随者， Ketika hatinya belum sungguh-sungguh diletakkan kepada Yesus. 他的心还没有真正放在耶稣的身上， Ketika dia belum serius komitmen kepada Yesus. 他不是真正的承诺的来跟随耶稣的时候， Apa yang dia lakukan? 他所做的是什么呢？ Yesus mengatakan seperti orang berpakaian, 好像人穿上的衣服， ikat pinggang, 然后束上带子， dan pergi berjalan kemanapun dia mau, dia jalan. 那么他愿意去哪里，他就随着自己的意识就去哪里了。 Artinya saudara, agenda hidupnya, jadwal hidupnya, program hidupnya, kemauannya ditentukan oleh dirinya sendiri. 意思就是说，我们自己的生活的日程表是我们随着己意安排的。 Dia mau pergi ke laut, dia pergi ke laut. 他要去出海就出海， Dia mau menangkap ikan, dia pergi menangkap ikan. 他想打鱼就去打鱼， Karena dia tentukan hidupnya sendiri. 因为他自己来决定自己的道路。 Saudara, itu istilah mengikat pinggang. 这个讲到了这个束上带子 Itu adalah berpakaian dengan cara mengikat, ya kayak seperti ikat pinggang begini, mengikat. 就像他穿上的衣服，然后束上了一个 Ya, 腰带， jubah itu diikat 一个袍子，那么束上一个带 dan 子， kemudian siap jalan. 然后就预备出动 Itu 了。 anak muda, 这是年轻人的态度， mampu sendiri 他自己有能力 bisa 做这 sendiri 些，自己都可以做， dan kemudian berjalan kemana dia mau. 愿意走到哪里就走到 Tidak 哪里， ditentukan oleh orang lain. 不要受任何人 Orang 的 lain 约束， tidak perlu atur. 别人也不要来管束 Saya 他。 atur sendiri. 我自己能够管自己，能够排自 Saya 己的 bebas 行程表，
我是一个很自由 Saya 的人， berjalan kemana saya kehendaki. 我愿意到哪里就随意而去。 Yesus bilang ke Petrus, 耶稣对彼得说 itu masa lalumu, 那是你过去的生活， tapi sekarang lain. 但是现在不同了。 Setelah engkau mengikatkan dirimu kepadaku, 当你自己别人要把你束上， setelah engkau berkomitmen untuk meletakkan hidupmu, meletakkan cinta kasihmu kepadaku, 当你向我承诺了你要爱我，你把自己都放在我里边， engkau menjadi seperti orang yang tua. 你就好像是一个年老的人一样。 Orang tua itu seperti apa? 老年人是怎么样的呢？ Ya mungkin seperti tidak bisa ikat pakaian sendiri lagi. 他可能自己没有能力自己穿衣服啦， Orang lain yang harus ikatkan 别人帮他穿，然后帮他系上带子， dan kemudian dituntun dibawa-bawa orang ke tempat yang dia tidak sukai. 那么别人就带他到哪里，就是随着别人的带他走，不一定是他自己喜欢 Ya, 去的。 mungkin kita seringkali melihat orang-orang tua didorong kereta di kursi roda ke mall, ya mau nggak mau ikut masuk ke Starbucks begitu. Anaknya yang mau minum, orang tuanya sih nggak mau, tapi ya mau nggak mau karena dia didorong ke situ ya dia masuk juga 我 begitu. 们可能经常看到一些老年人坐在轮椅上，年轻人爱到那些地方喝的地方，不一定是老年人喜欢，但是人家把他推到那边，他也就顺着了去。 Saya pernah tinggal beberapa tahun di Singapura. 我有几年在新加坡住的， Banyak sekali pembantu-pembantu Indonesia ke sana untuk menjadi penjaga orang tua. 有很多的印尼的仆人到那边就是来做护理老人的工 Jadi 作， orang tuanya didorong pakai kursi roda. 他们就用那个轮椅把老人推 Kalau 去。 sore-sore didorong keluar dari 那么到了傍晚 apartemen 的时候，他们就出街把他推 ke 出去， taman, 到那些的那个草地上 Kemudian 或者是公园， taruh di satu pojok sana. 放到的一个角落里 Nah 面。 pembantunya ini pergi pacaran di sebelah sana begitu. 那么 Iya. Kasihan 那 sekali 个 orang 仆人 tuanya 他自 ditinggal 己 di 跑 situ. 去谈 Mau 恋爱， gimana 而把 lagi 老人放 begitu. 在一个。 Ya dia nggak senang cuma duduk 他 mandangin 没有办 keluar 法，就 begitu. 只有坐在那边呆在酒店里面。 Ya mau jalan nggak 他 bisa, 自 mau 己要 dorong 走 sendiri 也 nggak bisa 不能 begitu 够自 kan. 己要推，也没有能力推椅子。 Ini satu ilustrasi. 这是一个这样一个画面。 Yesus bilang kalau Juga engkau sudah biyu. tua, 如果你老了， orang lain yang ikat kamu, 别人来帮你系上 orang 带 lain yang 子， memakaikan pakaian untukmu 为你穿上的衣服，然后为 dan 你系上 membawa 带 kamu 子， ke tempat yang kau nggak sukai. 把你带到了你所不愿意去的地方。 Artinya 他的意思是什么呢？ orang itu sudah nggak bisa menentukan lagi maunya sendiri-sendiri, nggak bisa. 这就是自己不能够决定自己的事情。 Itulah gambaran Petrus ketika dia meletakkan hatinya, meletakkan hidupnya kepada Yesus. 这个比喻就是说，当彼得把自己完全的放在耶稣的里边的时候， Sekarang dia seperti mengulurkan tangannya, diikat oleh cinta kasih Yesus. 他好像就伸出他的手，愿神的慈神爱所把他捆绑起来。 Dan dia pergi menuju ke tempat yang tidak selalu dia sukai. 他可能到了一些地方，不是他自己所愿意、所喜欢的地方。 Dia tidak lagi bisa bilang, oh saya mau kembali ke laut, saya mau pergi menangkap ikan. Nggak 他 bisa. 不会说我要出海，我要去打鱼去，不能够了。 Sekarang hidupmu, jadwalmu, programmu, agendamu ditentukan oleh Allah untukmu. 你所有的工作、所有的日程表、你的行程、你的所做所有一切，都在神的安排当中。 Kalau engkau mencintai Yesus, 如果你爱主耶稣， kasih Yesus mengikatmu. 我们愿意伸出我们的手，让主耶稣来，愿他的慈神爱所来绑我 Dan 们的 kau 手。 harus berjalan mengikuti irama hati Yesus. 然后我们跟着他的心意来走。 Karena itulah dikatakan hal itu Yesus sampaikan, ilustrasi itu Yesus sampaikan untuk mengatakan bagaimana Petrus meninggal. 但是这一个的故事，愿这个比喻也在的预言的彼得将来会怎么样的为 Kita 主 tahu 而 bagaimana 死 Petrus meninggal. 他不愿意去， Walaupun tidak dicatat di Alkitab, 虽然他没有记载在圣经里 tapi 面， buku sejarah mencatat 但是历史书里面有记载， dia mati dengan disalib terbalik. 他死了被钉十字架，然后是倒过来钉的， Salib terbalik. 倒过来钉的。 Dia sebenarnya mau disalibkan berdiri begini. 本来他的十字架是这个站着这个样子的 Dia 站着。 mengatakan saya nggak layak mati seperti Tuhanku mati. 他说我不配的跟主耶稣是那样同样的一个 Yesus kan 方 mati 向。 seperti begini. 耶稣是这样子 Dia 的， bilang saya nggak layak mati 他 seperti 说我 begitu. 这样钉十字架是不配的。 Luar biasa orang ini saudara. 他是在成了一个很特别 Karena 了不 itu 起的 kemudian 人， salibnya dibalik, 然后呢把这个十字架倒过来， kepala di bawah. 他把他头就向下面，
Dia nggak mungkin mau pilih mati seperti itu. 我们知道说他不可能，他愿意做这样的选择， Tapi dia tahu persis sekarang dia tidak bisa lari lagi. 但是他知道他逃不出去了。 Sebenarnya dalam cerita itu, cerita ketika dia akan ditangkap, dia lari sebenarnya. 其实当时那个罗马人要追捕他的时候，他是要逃跑的。 Ketika penganiayaan terjadi di kota Roma, 当罗马的逼迫信徒的时候， Petrus mau lari keluar dari kota Roma. 他要出那个罗马城， Tapi kemudian di tengah jalan dia masuk lagi. 但是走到半路的时候，他后来又回来了。 Karena dalam perjalanan keluar, 当他要出城门的时候， dia seperti bertemu dengan seorang seperti Tuhan Yesus. 他好像遇到了一个人，像主耶稣一样。 Dan orang itu bertanya kepada Petrus. 那个人对他说，问他说， Petrus dulu bertanya kepada orang itu, 彼得问那个人， Tuhan mau kemana? 先生，你要往哪里去呢？ Dan orang itu menjawab, 那个人回答说， aku akan masuk ke kota Roma. 我要进到罗马城， Aku akan sekali lagi mati di kota Roma. 我要再一次在罗马城 Karena 受死， umatku tidak berani mati di kota Roma. 因为我的子民不肯为我牺牲。 Petrus kaget. 彼得里面很震惊， Dia langsung kembali ke kota Roma 他马上又回到罗马城内， bersama jemaatnya. 跟他的幼们 Menderita bersama jemaat yang dia gembalakan. 一同的跟他们那些他所牧养的那群人受苦，然后他被抓， Dan dia disalibkan terbalik. 然后他被钉十字架，被倒过来。 Tentu itu bukan satu hal yang enak. 这不是一件舒服的事情。 Tapi saudara, sekali dia kemudian sudah menyerahkan hatinya kepada Yesus. 当他把他的心交给耶稣的时候， Dia sudah komitmenkan seluruh hidupnya untuk Yesus. 他已经对主承诺的把他所有的一生都献给主， Maka dia rela berkorban untuk 所以 Yesus. 他愿意为主牺牲，付上代价。 Itulah bukti bahwa dia mencintai Yesus. 这就是对主爱的一个很真实的表现， Bukan sekedar hanya ucapan di bibir. 不是话语嘴唇而已， Bahkan bukan hanya satu formula yang bagus di pikiran. 也不是从思想里面的语言的表达而已， Tapi betul-betul yang keluar dari hati. Satu komitmen yang sangat-sangat dalam. 而是从心里的深处发出的一种承诺而付诸于行动。 Sehingga akhirnya dia berani menyerahkan seluruh hidupnya untuk Yesus. 所以他愿意把自己整个人都摆上为主基督。 Saudara, apakah kita mau belajar untuk memiliki cinta kasih yang dalam seperti itu? 是否我们要学习像彼得一样，最深从心里的深处来爱主？ Maukah kita sekarang belajar untuk betul-betul dengan serius, dengan sungguh meletakkan hidup kita, meletakkan diri kita kepada Yesus, hanya kepada 我 Yesus. 们是认真的，是严肃的，是经过深思熟虑的，而且真正的愿意的把自己摆 Pasti 上。 ada kesulitan dalam hidup, 一定在我们的生活当中会遇到困 ada 难， krisis dalam hidup. 在我们的工作的里面会遇到 Ada 危机 penderitaan.，有受苦， Tapi seringkali juga banyak kenyamanan, kenikmatan. 但多少时候我们在这个里边，我们有喜乐，有安宁。 Di saat-saat seperti itulah 就在那个时刻， kita selalu mengoreksi diri kita. 我们要好好的来反省自己， Apakah hati kita masih taruh, letakkan sedalam-dalamnya di dalam Yesus 是 Kristus? 否我们的心真正的放在耶稣的手中， Atau 或者是 kita gampang meloncat kembali kehidupan dunia ini, kembali kepada kehidupan lama kita. 我们又回到世界的生活里面，回到我们自己以前的重操旧业， Gampang loncat kepada hal-hal kenikmatan-kenikmatan dunia yang sesungguhnya adalah dosa. 回到了世界的享乐当中。其实这种并不是享乐，而是在罪恶当中。 Atau saudara betul-betul seperti halnya Petrus ditanya 3 kali sampai menyentuh sedalam-dalam hati kita. Kita mengatakan, Tuhan, aku mencintaimu dan kuletakkan seluruh hatiku, seluruh hidupku untukmu. 或者是像彼得一样，主3次问他的时候，进到他的深处，然后对主承诺说：“我愿意把整个人、全人全心的献给你。” Yesus sudah memanggil kita untuk menjadi penjala manusia. 耶稣已经呼召我们每一个成为他儿女的人都要去得人， Yesus sudah memanggil kita menjadi anak-anaknya. 他让我们成为了他的儿女。 Jangan lagi kita loncat kembali kepada kehidupan lama kita. 我们不要回到我们的旧生活当中， Diri kita sudah dibeli oleh Yesus.
我们的生命是主耶稣赎回来的， Harganya sudah lunas dibayar. 他愿他的血已经还清了我们一切的罪债， Biarlah seluruh hidup kita abdikan kepada Yesus. 让我们所有的一切都奉献给主。 Ketika Yesus bertanya kepada kita, 当耶稣问我们的时候， apakah engkau mengasihi aku? 你爱我吗？ Dengan sedalam-dalamnya kita bisa berkata, 我们能够从心的深处回答他： engkau tahu Tuhan, 你知道的主， aku mengasihi engkau. 我爱你， Dan aku menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. 我愿意把整个生命都奉献给 Aku 你， mau diikat oleh cinta kasih. 我愿按你的慈神爱所来捆绑 Aku 我， mau mengikuti jadwal hidupmu. 我把我的生活的日程表都交给你， Aku mau mengikuti irama hatimu. 我要跟着你的脚步来走。 Itulah yang menjadi perjalanan hidup kita. 这就是从我们追随走主道路的一个承诺。 Amin. Saudara, mari kita berdoa bersama. 我们一同祷告， Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. 主，我们把我们的生命奉献给你。 Kalau kami betul-betul mencintaimu, 如果我们真的是爱主耶稣， hidup kami bukan diri kami lagi. 我们的生命不属于自 Tapi 己， cinta kasih-Mu yang mengikat kami. 愿你的爱来 Dan hidup kami hidup yang Bawi woman. sesuai irama hati Tuhan Yesus. 让我们的生命的脚步能够跟随着你的 Sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan 照着你 Yesus. 的旨意，照着你所要的来行。 Bahkan kalau itu adalah satu perjalanan salib 或许那是一条十字架的道路， yang penuh dengan pengorbanan. 充满了牺牲和付出。 Tuhan, kami mau menjalaninya 我们愿意走， karena kami berjalan bersama Yesus. 因为你与我们同行。 Tolonglah kami untuk sungguh-sungguh setiap saat memperbaharui cinta kasih kami, memperkuat cinta kasih kami kepada Engkau 求 Tuhan. 主你每时每刻来更新我们的爱，求主你来坚固我们的爱。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祈求， Amin. Amin.